Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2, kamu akan belajar tajuk kolam ikan dan hasilnya. Pada akhir kelas, cikgu harap kamu dapat mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Sekarang kamu bersedia dengan buku teks jilid 2 muka surat 50 dan buku aktiviti jilid 2 muka surat 54 dan 55. Okey, sekarang mari sama-sama dengan cikgu kita baca teks bertajuk Kolam Ikan dan Hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Okey, sebelum kita pergi kenal pasti isi tersurat dengan isi tersirat yang terdapat dalam teks tadi, kita ulang kaji sikit. Apa maksud isi tersurat dan tersirat ni? Okey, isi tersurat, isi atau maklumat yang telah ditulis atau dicatat dalam teks. Maksudnya, bila kamu baca teks tu, kamu dah nampak dah isi tersurat dia. Kamu dah boleh baca dah isi tersurat dia. Berbeza dengan isi tersirat ni isi atau maklumat yang tersembunyi dan memberi makna atau kesan kepada isi tersurat. Maksudnya tersembunyi macam mana? Kita kena fikir sendiri, kita kena perah sikit idea kita yang berkait dengan isi tersurat. Okey, perenggan yang pertama, Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Okey, dekat perenggan 1, dia dah beri dekat kamu mana isi tersurat. Ini mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Okey, itu isi tersurat. Kita dah boleh nampak dah dalam perenggan tu isi tersurat. Bila kita nak cari isi tersirat, kita kena fikir kesan dia tu. Okay, kenapa Aidil dengan bapa dia ni cari kawasan sungai yang dalam, yang air dia bersih, yang sentiasa mengalir? Sebab dia nak memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari sangkar secara semula jadi. Bila air mengalir, maksudnya sangkar ikan dia nanti akan sentiasa bersih lah. Bekalan oksigen dia pun cukup sebab kawasan sungai itu dalam dan air dia bersih. Okey, perenggan kedua. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Okey, isi tersuratnya dia dah bagi juga yang ini. Membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Okey, itu isi tersurat. Kita boleh nampak bila tersirat, macam mana kita nak buat tersirat? Okey, awak fikir kenapa? Kenapa ayah dia beli sangkar yang diperbuat daripada besi? Awak rasa kenapa? Untuk memastikan, kenapa kena buat daripada besi? Untuk memastikan sangkar itu kukuh lah. Sebab dibuat dari besi kan, takut nanti kalau tak buat dari besi, daripada kayu ke, daripada apa benda lain, takut bila air sungai tu deras, air sungai yang kuat, nanti sangkar tu hancur lah. Dia tak tahan lama. Mestikan sangkar itu kukuh dan tahan lama. Okey, itu maksud isi tersirat yang kamu kena fikir sebenarnya. Okey, kita teruskan.
Untuk perenggan ketiga, Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Okey, apa isi tersurat yang kita boleh nampak dekat sini? Yang penting yang ini, melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Okey, sekarang kita nak cari isi tersirat ni. Kenapa? Kenapa kena lepaskan benih ikan ni waktu pagi? Kenapa tak buat petang ke, malam ke, waktu orang dah tidur ke? Kenapa? Kenapa tak boleh? Okay, dia nak lepaskan ikan pada waktu pagi sebab cuaca sejuk dan anak ikan tidak panas. Okey, sini huruf besar ya. Okey, bila dia lepaskan waktu pagi, cuaca sejuk. Jadi anak-anak ikan ni dia baru nak hidup, baru nak belajar duduk dalam sungai, tinggal dalam sungai. Jadi tak bolehlah air tu panas, supaya kuranglah ada ikan-ikan yang mati. Okey, untuk perenggan yang keempat, pada setiap hari Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Okey, dekat sini kita dah boleh nampak isi tersurat dia apa? Memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Okey, apa isi tersirat dia? Isi tersirat ni yang kita nak cari ni. Kenapa kita nak bagi dia makan? Kenapa nak bagi ikan tu makan? Okey, sebab kita nak ikan akan cepat membesar. Barulah boleh jual. Kalau tak bagi makan, macam mana nak ikan tu nak besar kan? Okey, sekarang jadual isi tersurat dengan isi tersirat ni cikgu nak kamu salin semula dalam buku tulis BM1. Okey, yang ini latihan dalam buku aktiviti kamu muka surat 54 dan 55. Okey, kita nak label dulu gambar ni. Okey, ini gambar nombor 1, ini gambar nombor 2, ini gambar nombor 3 dan ini gambar nombor 4. Okey, kita pergi satu persatu. Isi tersurat cikgu dah ajar tadi apa yang kita boleh nampak dalam teks kan. Okey, sekarang kita ada gambar je. Okey, apa yang kita boleh nampak dalam gambar tu? Okey, gambar nombor 1, yang mana isi tersurat dia? Okey, isi tersurat dia yang ini. Memasang pukat. Okey, memasang pukat. Jadi bila dia nelayan tu pasang pukat, apa kesannya? Kenapa dia pasang pukat? Okey, kita cari pula dekat dalam kotak bawah ni. Yang bawah ni lah isi tersirat dia. Okey, dia dah bagi jawapan dah. Kita cuma pilih je. Okey, kalau kita pasang pukat, mestilah kita mendapat banyak ikan. Okey, ini nombor 1. Jadi kamu tulislah yang ini dekat sini. Okey. Okey, gambar nombor 2. Tengok gambar nombor 2. Apa dia tengah buat tu? Okey, isi tersurat dia tengah mencuci ikan dan membelah perut ikan. Okey, ini nombor 2. Okey, kenapa? Apa kesannya? Kenapa dia cuci ikan? Kenapa dia belah perut ikan tu? Kalau tak cuci tak boleh. Okey, apa kesan dia bila dia cuci ikan? Ikan bersih. Okey, ini nombor 2. Okey, awak pun tulislah dekat sini nombor 2. Okey. Okey, gambar nombor 3. Tengok gambar nombor 3. Apa yang dia sedang buat ni? Okey. Gaul beras dengan garam dan perak bersama dengan ikan di dalam tong. Okey, ini nombor 3. Okey, kenapa dia nak gaul beras dengan garam? Sebab apa? Sebab nanti ikan menjadi masin. Sebab apa ni? Sebab diorang ni tengah buat apa? Dia nak buat ikan perkasam. Jadi dia gaul lah beras dengan garam. Okey, kamu pun tulislah yang ini dekat sini. Okey, gambar yang keempat, apa dia tengah buat?
goreng ikan dan menjual ikan pekasam. Okey, ini nombor 4. Okey, bila dia goreng ikan dan jual ikan pekasam, apa kesannya? Boleh dimakan dan mendapatkan duit. Ini nombor 4. Jadi kamu tulislah nombor 4 dekat sini. Okey, itu saja latihan kamu untuk hari ini. Jangan lupa untuk menghantar tugasan kamu di ruangan komen Telegram. Terima kasih.